Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Spekulasi menyatakan bahwa Haji Jinor mungkin akan bubar Dewan Undangan Negeri Sabah pada pertengahan bulan Disember ini. Adakah itu akan berlaku? Namun demikian, ada juga yang menyatakan bahwa ramalan itu tidak tepat kerana pembentangan Belanjawan Sabah baru saja selesai dibuat dan ia belum pun diluluskan. Pembentangan Belanjawan Sabah perlu diluluskan di Dewan Undangan Negeri melalui perbahasan-perbahasan dan juga melalui undian dahulu. Dan ianya tidaklah mengambil masa yang pendek. Ia perlu melalui masa yang panjang untuk dibahas lalu diluluskan di Dewan Undangan Negeri Sabah. Selepas diluluskan, barulah peruntukan boleh diturunkan. Jadi ada pengulas politik dan penganalisis politik menyatakan, untuk menyatakan bahawa Dewan Undangan Negeri Sabah bubar pada bulan Disember ini mungkin tidak berlaku kerana menunggu kelulusan Belanjawan 2025 untuk Dewan Undangan Negeri Sabah. Kerana seperti yang dinyatakan oleh Safi Afdal, Belanjawan Sabah kali ini seperti gula-gula pilihan raya. Tapi biasalah, siapapun yang menjadi pemerintah pasti dia akan menggunakan platform belanjawan untuk memancing undi dan juga untuk memenangi hati rakyat. Takkanlah tak ambil peluang, kan? Itu peluang untuk memancing hati rakyat dan lebih daripada itu memberikan perkhidmatan yang terbaik melalui belanjawan yang disediakan. Persoalan besar hari ini, Haji G bubar Dewan Undangan Negeri Sabah lebih awal. Dakwaan rasuah melibatkan beberapa adun di Sabah nampaknya terus menjadi isu hangat. Malah semakin hari semakin menghangat. Selain beberapa adun, nama Ketua Menteri Haji Jinor juga turut dikaitkan sama dengan perlakuan rasuah itu. Di samping rakaman audio yang didedahkan oleh seorang pemberi maklumat, sudah bertebaran di media sosial, SPRM sendiri sudah memulakan langkah melakukan siasatan. Sehingga ini dilaporkan, seramai 5 adun Sabah sudah diambil keterangan oleh SPRM. Beberapa pemimpin UMNO kemudiannya tampil mendesak agar siasatan menyeluruh dilakukan SPRM dalam isu berkenan. Maksud menyeluruh itu tentulah selain adun-adun yang harus disiasat. Pemberi maklumat yang sebelum ini memohon perlindungan sebagai saksi serta Haji G sendiri mestilah juga disiasat sama. Jika tidak disiasat semua mereka itu, tidaklah menyeluruh namanya. Berdepan perkembangan ini, Haji J menggesa Parti Komponen Gabungan Rakyat Sabah GRS agar meningkatkan usaha melawan fitnah yang didakwanya dibuat untuk menjatuhkan kerajaan negeri Sabah. Sebenarnya menurut penyokong-penyokong GRS dan penyokong Ketua Menteri Sabah, juga timbalan Ketua Menteri Sabah, mereka kata unsur pendedahan ini lebih bersifat fitnah dan ingin menjatuhkan kerajaan pimpinan Haji Jinor. Kata mereka, drama-drama yang ditonjolkan ini makin hari makin ketara, tidak punya cerita lagi. Ini apabila keengganan mereka membuat laporan rasmi, pemberi maklumat dan juga CEO, mantan CEO SMM juga tidak melakukan perkara yang sepatutnya. Kalau benar mantan CEO SMM mempunyai bukti penyalahgunaan kuasa Haji G, kenapa beliau sehingga kini enggan menyerahkan dokumen, data atau maklumat itu kepada SPRM? Walhal rupa-rupanya ada akta dan seksyen yang boleh menghukum pemberi maklumat yang enggan memberikan maklumat. Selain daripada itu, ada juga hukuman boleh dikenakan kalau tidak melaporkan
perbuatan rasuah atau perbuatan berkait dengan rasuah yang Anda lihat atau terima. Jadi satu juga dikatakan bersubahat. Berdepan perkembangan ini, HJJ telah menggesa supaya gabungan GRS meningkatkan usaha melawan fitnah. Apa yang saya maksudkan ialah taktik kotor pembangkang serta kuncu-kuncu mereka yang bersekongkol ingin menjatuhkan kerajaan GRSPH Plus melalui sebaran fitnah, pelbagai tuduhan dan pembohongan terhadap kerajaan negeri dan kepimpinan parti. Inilah cabaran semasa yang wajib kita perangi habis-habisan, kerana ia boleh meracuni pemikiran rakyat untuk membenci kerajaan dan kepimpinan parti. Lebih-lebih lagi dalam era teknologi serba canggih, sekarang di mana media sosial dan AI telah menguasai kehidupan seharian rakyat, menurut HJJ. HJJ menegaskan demikian susulan kenyataan bekas CEO Sabah Mineral Management SMM Sdn Bhd John T. Inggihon yang mendakwa beliau memiliki bukti bahawa Ketua Menteri Sabah itu menyalahgunakan kuasa dan masuk campur dalam proses permohonan lesen penerokaan mineral di negeri itu. Apa yang nyata, mungkin secara kebetulan PRN Sabah bakal diadakan tidak lama lagi dengan tempoh akhirnya sebelum Oktober tahun depan. Isu rasuah ini tentunya akan terus menghangatkan suasana politik negeri ini. Pokoknya, politik Sabah tidak akan aman sehingga tarik PRN diadakan. Apalagi HJJ sendiri sedar bahawa isu rasuah ini ditaksirkannya hanya bertujuan untuk menggugat kerajaan negeri pimpinannya menjelang PRN akan datang. Dengan itu, HJJ pastinya sekarang ini paling tertekan dengan isu rasuah yang timbul secara tiba-tiba ini. Dalam apa keadaan sekalipun, beliau tiada pilihan lain selain harus mempertahankan kerajaan pimpinannya dalam PRN akan datang. Tetapi jika isu ini berterusan menjadi percakapan dan hari demi hari makin banyak perkara mengejutkan berlaku, mampukah beliau bertahan? Lalu sebagai jalan pintas untuk mengekalkan kuasa dan mengelakkan keadaan bertambah buruk, apakah mungkin HJJ akan membubarkan Dewan Undangan Negeri Sabah lebih awal? Apakah PRN Sabah bakal diadakan sebelum berakhirnya tahun 2024 ini? Atau barangkali seawal Januari 2025? Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.